Pertama ada dibahaskan oleh ulama, apa rahsia Nabi dihidangkan dengan arak? Why? Kan arak ni benda haram. Kenapa hidang arak? Kenapa tak hidangkan susu dengan kopi O ke, Nescafe O ke? Contohlah ni contoh. Milo Bank ke, air cincau ke. Kenapa benda yang arak? Ini ada dibahaskan. Baik. Dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Bukhari menyatakan bahawa ketika itu arak dihidangkan kerana ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati barisan para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid An-Naji'in Bandar Seri Pemaisuri Ceras, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat kita kembali bertatap muka. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 1733 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 26 hari bulan April tahun 2019. Artinya sudah 4 tahun 8 bulan 28 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Sebagai imbas balik, kita bercerita tentang persediaan Ramadan. Pada malam ni insya-Allah bersempena dengan kita meraihkan kedatangan bulan Rejab, salah satu daripada peristiwa yang masyhur di dalam bulan ini adalah Isra wal Mi'raj. Maka kita mencari apakah antara ibrah yang boleh kita kupaskan. Hadirin hadirat sekalian, Isra wal Mi'raj ini satu perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan mukjizat, mengandungi banyak hikmah serta pengajaran. Dalam bahasa Arab, Isra ni asal perkataan sara. Sara ni maksud berjalan pada waktu malam. Kalau perkataan asra, itu kata terbitannya isra, maknanya memperjalankan seseorang pada waktu malam. Kalau perkataan mi'raj, itu maknanya laluan ke atas, ataupun araja tu maknanya tangga. Dalam peristiwa mi'raj merujuk kepada perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi dari Baitul Maqdis ke langit yang pertama, kedua, ketiga dan juga seterusnya. Cerita Isra wal Mi'raj ini cerita yang sangat luar biasa, yang tak dapat nak dihuraikan dari segi ilmu logika manusia, apatah lagi ilmu sains. Sebab itu para ulama membahaskan Isra Mi'raj dari banyak perspektif. Kalau kita nak bincangkan khilaf ulama tentang bila berlaku, juga tidak pernah berkesudahan. Imam Tabari, Imam Nawawi, Imam Qurtubi, ini semua nama-nama besar. Mereka sendiri tidak dapat nak confirm bila Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Imam Tabari mengatakan Nabi Isra sejurus baginda dilantik menjadi Nabi. Macam kita dipahamkan 10 tahun kenabian. Tapi kata Imam Tabari, no. Hari ini jadi Nabi, hari ini juga dia pergi Isra Mi'raj. Kata Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Al-Qurtubi, ianya berlaku 5 tahun selepas Nabi dilantik sebagai Rasul. Banyaklah huraiannya. Sebab itu kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan ada lebih 10 pendapat tentang bilakah Nabi itu di Isra Mi'rajkan. Bukan sekadar berselisih Rejab ataupun tidak, bahkan mereka berselisih adakah ianya berlaku pada bulan lain. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, ada kata Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan begitulah seterusnya. Bagi kita orang awam, berlepas diri kita membahaskan tentang bila ianya berlaku, kerana peristiwa ini direkodkan dalam Quran. Peristiwa Isra direkodkan dalam ayat pertama surah Al-Isra. Peristiwa Mi'raj, iaitu Nabi naik ke Hadratul Qudus menghadap Allah Ta'ala, direkodkan secara eksplisit dalam surah An-Najmi
ayat 13 sampai 18. Apatah lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra' Mi'raj ini, 16 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan. Terdiri dari nama-nama besar, Anas bin Malik, Abu Zar Al-Ghifari, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah Al-Yamani dan ramai lagi. Maka kewujudan peristiwa Isra' wal Mi'raj bagi kita ini adalah benda yang wajib dipercayai. No doubt about it. Tak ada keraguan. Cuma berbeza pendapat bila berlaku saja. Dan itu tidak memberi kesan terhadap kepercayaan kita. Cuma bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita mesti meyakini bahawa Nabi itu Isra' Mi'raj dengan roh dan jasad. Pakej lengkap naik ke langit. Kalau ada tuan-tuan mendengar ceramah di masjid, surau, YouTube, mana-mana, ada penceramah kata Nabi itu hanya Mi'raj dengan roh saja, ataupun Nabi itu mimpi saja. Itu adalah pendapat yang tak diterima. Itu pendapat Mu'tazilah. Bagi kita Nabi naik dua-dua sekali. Hadirin hadirat sekalian, apa pelajaran yang nak kita congkil malam ni untuk dijadikan sebagai iktibar? Salah satu daripada peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW pada malam tersebut adalah, ini biasa didengar tapi jarang diulas, iaitu baginda telah dihidangkan dengan dua jenis minuman, iaitu arak dan juga susu. Dan benda ini bukan berlaku sekali, dua kali. Dalam riwayat Imam Muslim hadis nombor 234, Nabi diberi pilihan arak dan juga susu sejurus Nabi keluar dari Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke langit. Dalam hadis Bukhari, hadis 3598, Nabi diberi pilihan lagi untuk memilih minuman. Kali ini ada tambah menu ketiga pula, iaitu Nabi dipilih antara arak, susu dan madu. Tambah pula madu. Dan ini berlaku semasa di Baitul Ma'mur. Dan ini direkodkan dalam hadis. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innan nabiyya utiya lailata usriya bil ila'a biqadahaini min khamri wal labanin fa nazara ilaihima fa akhadha labana." Pada malam terjadinya Isra' dan Mi'raj di Ilya. Ilya ni apa benda? Ilya ini nama lama untuk Jerusalem pada hari sekarang. Kalau orang putih panggil Ilya ni Alia Capitolina. Sampai sekarang istilah tu Alia Capitolina. Jadi Nabi cerita ketika di Jerusalem, baginda telah dihidangkan dua bekas minuman, biqadahaini min khamrin wa labanin. Dua bekas minuman, masing-masing satu bekas berisi arak, satu bekas berisi susu. Setelah baginda meneliti kedua-dua bekas itu, fa akhazal labana, Nabi telah memilih untuk minum susu. Itu riwayat. Kemudian faqala lahu Jibril, bila Jibril alaihissalam tengok Nabi memilih susu, apa respon Jibril? Alhamdulillahillazi hadaka lil fitrati law akhaztal khamra ghawat ummatuka. Maka Jibril pun mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membimbing Tuan memilih sesuatu yang fitrah. Seandainya Tuan memilih arak, nescaya sesatlah umatmu. Ini hadis bersih Bukhari Muslim. Kali kedua yang saya sebutkan tadi, menu tu bertambah, iaitu ada madu pula. Sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik dan juga Malik bin Sya'sya'ah radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang. Summa rufi'a ilal baitul ma'muru summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin fa akhaztul labana fa qala hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuka summa furidat 'alayya salawatu khamsina wa salatu kulli yaumin. Hadis panjang, Nabi cerita sampai di Baitul Ma'mur, aku telah dihidangkan dengan beberapa hidangan. Satu gelas, inak ni gelas lah. Satu gelas berisi arak ataupun khamar. Satu gelas berisi susu. Satu gelas lagi berisi madu. Daripada 3 menu yang dihidangkan, aku telah mengambil gelas yang berisi susu. Bila Nabi ambil saja susu, maka Jibril pun berkata, ini adalah fitrah dan umatmu akan berada di atasnya. Selepas itu kata Nabi,
furidat alayya salawatu khamsina salatan kulla yaumin. Selepas aku minum susu, kemudian telah turun titah perintah diwajibkan aku solat 50 kali setiap hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua-dua hadis ini sama. Hidangannya sama, cuma di Baitul Ma'mur ada menu tambahan, iaitu madu. Tapi kedua-duanya skrip sama, iaitu apabila Jibril mengatakan, Alhamdulillah Tuan ambil susu, sebab ini adalah fitrah. Ini dibahaskan oleh ulama. Kenapa digunakan kalimat fitrah? Fitrah ini apa benda, tuan-tuan? Fitrah ini natural nature yang ada dalam diri kita, metaphysical innate disposition ataupun natural predisposition. Benda itu built in dalam diri kita walaupun kita tak mengaji. Contohnya, mengapa ada satu perasaan yang hadir dalam diri kita bila kita menengok sesuatu yang immoral, benda yang tidak bermoral. Tuan-tuan selalu tengok Facebook atau story Instagram, TikTok ke apa ke. Bila ada orang share posting orang perangai yang tak senonoh, kita akan rasa satu perasaan hadir, kita tidak suka benda itu. Kita tak suka. Kenapa kita tak selesa? Sebabnya natural nature kita, basic morals dan juga value yang ada. Contoh, kita tengok orang terlampau pengotor, walaupun kita taklah pembersih sangat, tapi natural nature dalam diri kita tak selesa. Kita pergi ke kedai, tengok orang yang tebor roti canai itu kukunya hitam, kita pun tak nak, walaupun kita tidaklah pembersih sangat, gigi jangan-jangan gosok. Tapi kita, natural nature kita kata ini tak sepatutnya. Ataupun kita tengok orang gigi tak bergosok, ketiaknya bau macam-macam. Ataupun kita duduk minum di kedai, dengar orang bercakap telefon atau bersembang, suara dia macam kedai tu bapak dia punya. Macam dia seorang je ada telefon, seolah-olah begitu. Kita tak akan suka. Jadi we know these immoral things automatically without having to learn them. Secara automatik. Contoh lain, kalau seorang free thinker ataupun atheist, orang yang tak ada agama, tak ada baca Quran, tak ada baca Bible, tak ada baca apa-apa, tapi kenapa mereka ada satu naluri mengatakan mereka mesti tolong orang susah? Kenapa mesti bantu orang miskin? Kenapa mesti bagi derma? Apa sebab? Apa yang merangsang mereka? This is our natural dispositions as human. Jadi benda ini dia kena digilapkan. Kalau tidak, kita tak ada ihsan. Fitrah ni semua orang ada, tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada fitrah ni. Fitrah suka yang cantik, suka orang tengok orang buat baik. Bila kita tak jaga dan kita tak gilap, lama-lama kita menganggap benda yang immoral sebagai okey. Dia panggil normalisasi. Sepatutnya kita melihat orang, contoh, ini contoh. Orang kahwin laki dengan laki patut tak sesuai, immoral. Tapi disebabkan fitrah kita sudah terhakis, bagi kita okey kot, bagi dia jadi okey, normalisasi. Yang ini kita takut. Sebab itu pemilihan susu oleh Nabi kita, Jibril pertahankan, ini akan mempertajamkan lagi fitrah umatmu. Itu fitrah dia. Alhamdulillah, kita hari ini kita punya fitrah kita masih lagi kuat. Dia fitrah ni kalau bahasa mudah, macam orang selalu kaitkan Idul Fitri kembali kepada fitrah, walaupun saya tidaklah setuju 100% Idul Fitri itu kembali fitrah. Fitri itu mungkin zakat fitrah, ini perlu perbahasan lagi lah. Okeylah, kita terima yang orang ulas fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah ni kalau bahasa teknologi sekarang dia panggil default factory setting. Contoh begini, katalah handphone tuan-tuan, jelah handphone kita kan download macam-macam. Kadang kawan-kawan hantar salam subuh, salam pagi, video macam-macam. Tu kalau tak kita tak buang, dia akan save automatic dalam phone kita. Lama-lama phone kita berat. Berat, data dah banyak sangat, dia berat.
Bila telefon berat, itu dia jadi bengong. Tekan nombor 8 keluar nombor 6. Nak tarik biar betul jadi biar betik. Nak pergi masjid jadi pergi masjid. Kenapa dia jadi lari semua benda? Dia dah bengong. Kalau kita pergi ke kedai loyat ke mana ke, kita akan suruh dia baiki. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak buat sendiri pun boleh. Apa dia? Dalam setting ada default factory setting. Tuan-tuan klik saja, tapi kena ambil risiko semua yang memberatkan kita tu dia akan buang. Jadi telefon kita akan balik fitrah balik. Macam baru dilahirkan, seperti bayi baru dilahirkan. Tapi kosonglah phone kita. Gambar-gambar semua. Kita kan menyimpan gambar, tapi tak ada nak frame ke, tak tahu apa tujuan simpan, tak tahu. Jadinya bila kita tekan default factory setting, dia akan hilangkan semua. Dan telefon kita jadi ringan, balik jadi fitrah, macam baru keluar kilang. Itu fitrah. Macam kita sebagai manusia, Allah lahirkan kita fitrah kita bagus. Beriman, bertakwa, ada fitrah, ada ihsan. Tapi sebab kita lama sangat di dunia, nafsu banyak, layan nafsu sebagainya, fitrah kita ni dia jadi berkarat. Lama kelamaan, itu macam telefon tu dia jadi bengong. Maksiat jadi, oh ni okey, ni bukan maksiat, kita jadi normalisasi. Maka Ramadan dia akan canai balik kita ni supaya fitrah kita balik jadi tajam. Contoh lain, dia nak bagi faham kau muda-muda fitrah dia. Apakah fitrah diciptakan gayung, gelas. Ni contoh ni gelas. Apakah fitrah diciptakan gelas ini? Secara fitrah, gelas diciptakan untuk minum. Itu fungsi dia. Soalan, boleh tak buat gelas ni buat mandi? Cedok air mandi? Jawapannya boleh. Tapi apa jadi pada gelas? Rosak. Kenapa jadi rosak? Bukan fitrah dia buat mandi, fitrah dia buat minum. Maka sama manusia, fitrah kita submission to God, mesti jadi hamba abdi Allah. Tapi sebab kita dah langgar kerana nafsu, jadi hamba dunia macam-macam, jadi kita nak balikkan fitrah kita kepada asal. Jadi ini maksud fitrah. Ini saya tak elaborate sangat, terlampau pasapah sangat pula nanti. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Ada banyak pelajaran lah peristiwa Nabi memilih susu ini. Pertama ada dibahaskan oleh ulama. Apa rahsia Nabi dihidangkan dengan arak? Why? Kan arak ni benda haram. Kenapa hidang arak? Kenapa tak hidangkan susu dengan kopi O ke Nescafe O ke? Contohlah ni contoh. Milo Bank ke, air cincau ke. Kenapa benda yang arak? Ini ada dibahaskan. Baik. Dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Bukhari menyatakan bahawa ketika itu arak dihidangkan kerana pengharaman arak belum gezet. Arak belum lagi disyariatkan sebagai haram. Bahkan kalau ketika itu Nabi memilih arak, tidak salah. Kerana pada ketika itu belum ada warta pengharaman. Ni saya kongsi dengan tuan-tuan sejarah arak ya. Arak ni tuan-tuan adalah minuman tradisi orang Arab. Baik tu arak dengan Arab lebih kurang saja bunyi. Dia orang kuat minum, tuan-tuan. Minta maaf aku ada keturunan Arab. Ini cerita bukan mengata, tidak. Kita cerita sejarah. Orang Arab memang kuat minum arak. Sebab itu apabila budaya arak itu menjadi tradisi dan kebiasaan orang Arab, tapi Nabi tetap memilih susu, itu dah menunjukkan keistimewaan. Dan kata ulama, walaupun orang Arab minum arak, tapi Nabi tak pernah sentuh arak sepanjang umur. Dia tak ikut style masyarakat zaman dia. Tapi orang Arab lain memang kuat minum arak. Sebab itu arak tu daripada perkataan Arab, iaitu araq, maknanya manis. Sebab itu sampai sekarang orang Arab masih memanggil arak tu arak, macam kita juga. Maka arak, arak, fi arak, ada arak, sekat arak juga. Arak tu maknanya manis. Lepas itu kalau kita pergi ke Syria,
ada dijual dalam botol arak Royan. Royan. Dia botol ni macam minyak atar. Salah-salah beli kamu siap bawa balik. Tak langkah lah, takut tengok perkataan Royan. Tak langkah. Pintu surga. Dekat Lebanon ada arak jenama Jabal Batrun. Dia tulis arak Jabal Batrun. Ada satu jenama Az-Zahlawi. Nama arak Al-Zahlawi. Kalau di Palestin, masyarakat Arab Kristian di Palestin, dia pun ya bagi dia arak okey lah. Dia ada arak juga jenama di sana, dia panggil arak Ramallah Az-Zahabi. Dia panggil arak Ramallah Az-Zahabi. Arak Ain Ra Qaf Ramallah Az-Zahabi, maknanya the golden arak. Dia air dia warna putih saja macam air mineral, dan dia ada flavor lah, ada flavor jintan manis, tapi dia ada 50% alkohol. Kalau kita campur dia jadi warna macam barley. Jadi tuan-tuan kalau pergi Palestin kena tanya juga mana air itu sekarang. Oh ini macam molek ni Ramallah Az-Zahabi, macam bagusnya. Tak ingat nama sendiri. Kenapa orang Arab panggil arak ni arak? Maknanya manis. Apa sebab dipanggil manis? Dia kalau bahasa Arab sukaru maknanya manis. Kalau sukara itu maknanya memabukkan. Dia arak di Arab, susah betul nak sebut Arak di Arab itu adalah hasil distilasi khamar yang dicampurkan dengan biji jintan manis. Biasanya ada campuran 53 hingga 60% alkohol dengan likoris. Likoris ini pokok akar manis. Pokok akar manis ni dia banyak di negara-negara Mediterranean. Ada juga arak yang dicampur dengan herba ataupun dengan rempah ratus. Pelik, rasa memang pelik. Saya tak pernah minum dengan orang cerita lah. Dia jintan manis, jintan hitam ni habatus sauda lah. Campur dengan ketumbar, buah pala ataupun dengan herba-herba. Ada satu tu dia macam wormwood, dipanggil absinthos. Absinthos ni adik-beradik daun ganja lah. Kalau campur tu dia ada kesan halusinasi sikit. Oh memang terbang ke bulan Jawa. Minum tu terbang, landing time dia sedap saja. Dia Arab, dia memang rempah ni dia suka. Betul tuan-tuan makan nasi Arab berapa Arab, dia suka rempah. Hatta kopi pun dia orang taruh rempah. Kalau tuan-tuan tak ada stok kopi Arab di rumah, boleh buat kopi Arab sendiri. Beli je kopi biasa, americano ke, kopi hang tuah ke 434 ke, belilah kopi keluang ke apa ke, tapi nanti campurkan dengan buah pelaga. Tuan-tuan campur buah pelaga, terus rasa kopi Arab macam kat Bukit Bintang, sama saja. Dia orang campuran rempah. Ada arak orang Arab ni hasil daripada fermentasi kismis. Ada kismis dia buatnya arak. Ini banyak di Mesir. Ada juga arak dibuat daripada fermentasi kurma. Itu dibuat di Iraq dengan di Sudan. Sebab itu Nabi pernah cakap, nanti nak kiamat nanti manusia ni dia akan menamakan arak ini dengan nama-nama yang macam-macam. La yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamru bismi yusammunaha iyyah. Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku yang akan menghalalkan arak, dan mereka akan meletakkan nama yang macam-macam untuk arak itu. Sebab itu orang Arab tuan-tuan, kosa kata Arab, perkataan arak ada 100. Dia punya perbenaran kata arak itu ada 100. Sangat suka arak. Kalau the drunken master. Baik, kita di Malaysia, perkataan arak ada berapa? Kalau tuan-tuan mengenallah kita orang bahasa Malaysia kan, ada arak yang ada. Kalau orang bahasa Malaysia ni, arak apa lagi? Yang todi pun bukan bahasa kita. Kalau tambah selalu mungkin tuak lah. Tuak dia pun hasil fermentasi beras, kelapa dan juga nipah. Kalau di Kelantan, di Binjai, di Kota Baru, ada seorang pengusaha, dia buat tuak kurma. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, Pantai Timur tuak itu bukannya alkohol. Itu memang hidangan berbuka puasa betul, memang sedap minuman tuak ni. Dia tuak tu banyak gelaran. Kalau orang belah-belah wilayah Sabah, Sarawak tu macam-macam lah.
Kalau orang Kadazan panggil nasi, kinomo, lihing, baha, ba'a. Kalau orang Jepun panggil sake. Sake ni hasil fermentasi beras. Orang Bangladesh panggil taru. Tuan-tuan pergi jumpa Bangla kan, you minum taru kan? Taru, terkejut dia. Mana kita tahu istilah taru ni? Kalau orang Sierra Leone dia panggil tuak tu poyo. Saya ingat yang Awi sebut poyo tu dia ambil daripada perkataan lu poyo. Poyo tu mabuk juga lah, macam lebih kurang gitulah. Kalau India banyaklah perkataan Arab dia, bukan kita menghina, tidak, memang banyak jugalah. Kalau orang Tamil panggil kalu, Karnataka panggil kali, Andhra Pradesh panggil tati kalu. Macam-macam lah, tak tergapai ni kita. Kalu, kali, tati, kalu, tadi, todi, tari, taru. Macam-macam sebutan untuk minum. Bahasa Melayu tak banyak. Maknanya orang kita bukan peminum tegar. Orang Arab ada 100 perkataan Arab ini. Jadi balik kepada tadi, masa peristiwa Isra' Mi'raj, Arab ini belum digazetkan sebagai haram. Arak ni antara pengharaman yang paling memakan masa sekali. Kenapa makan masa nak diharamkan? Kerana tradisi itu berakar-umbi. Berarti ingat kepada kita ustaz-ustaz apa nak jatuh hukum satu benda ni, bukan boleh abra-kadabra simsalabim, haram, tak boleh begitu. Kena banyak benda-benda kita kena tengok. Daripada segi budaya, tradisi, kemudian begini, banyak aturan dia. Bukan semudah melafazkan. Kalau kita tengok pengharaman arak ini, tahapnya ada 4 fasa. Fasa yang pertama, ayat Quran turun di Mekah. Fasa yang pertama, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuatnya minuman yang memabukkan dan padanya rezeki yang baik. Surah An-Nahl ayat 67. Ayat tu bunyi haram ke tidak? Dah. Open statement. Turun ayat kedua. Ini turun di Madinah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Maka jawablah, pada kedua-duanya terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ketika turun ayat ini, ada dah beberapa orang sahabat yang telah tinggalkan minum arak walaupun belum keluar hukum. Tinggalkan. Sebab mereka melihat dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut ismun kabir, kerana padanya ada dosa-dosa besar. Tinggal terus, tak tunggu Nabi syarah pun. Antara yang laju sekali adalah Uthman bin Ma'zun radhiyallahu anhu. Dalam sirah, dalam sejarah, Uthman bin Ma'zun orang pertama stop minum arak. Orang pertama stop minum arak. Tapi ada juga di kalangan yang lain belum bersedia untuk stop lagi. Sebab bila tanya kenapa ente belum stop lagi, sebab katanya dalam ayat tu kan Tuhan sebut wa manafi'u linnas, kan ada manfaat. Jadi kita ambil lah yang manfaat dia. Jadi ada yang masih minum lagi. Ini bukan merendahkan sahabat, tidak. Ada satu kisah, satu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia buat kenduri. Dia jemput sahabat-sahabat, datanglah untuk makan-makan jamuan-jamuan di rumah dia. Jadi ada yang hadir, ada yang BYO lah. BYO ni bring your own drinks ni lah, yang bawa sendiri apa semua ni. Datang makan, minum apa semua. Masuk waktu maghrib. Jadi bila masuk waktu maghrib, mereka nak semayang lah. Jadi salah seorang daripada mereka jadi imam. Yang jadi imam ni baru minum lah. Ada ting-tong sikit lah agaknya. Wallahu'alam. Ketika baca jadi imam, salah baca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Terceceh huruf la atau perkataan la.
Maknanya bila patutnya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah apa yang kau sembah. Perkataan aku takkan sembah duduknya pada perkataan la. Tapi yang tadi sembahyang imam ni lupa sebut la. Bila dia buang la, a'budu ma ta'budun, aku pun sembah apa yang kau sembah. Jadi lain. Akibat peristiwa itu turun ayat yang ketiga. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, sebut beriman, jangan kamu sembahyang dalam keadaan mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu baca. Surah An-Nisa ayat 43. Tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 43. Kita mula heran juga, ada ke orang mabuk sembahyang? Oh, bukan turun untuk kita. Zaman dulu ni cerita. Fasa yang ketiga tu. Tapi masalah masyarakat ketika itu bila turun ayat ini, mereka kena kot lain pula. Ni minum ni kalau jadi imam, kita minum lepas isyak. Lepas isyak subuh lambat lagi. Jadi pening tu dah kurang. Dia ada kitab masing-masing. Tuan-tuan ingat senang nak mengharamkan. Nabi boleh je haramkan tu. Tapi dia faham ni budaya. Nak kikir bukan senang. Ayat yang keempat turun di Madinah. Ayat keempat. Ya ayyuhallazina amanu. Ini keras sikit. Innamal khamru wal maisiru wal ansabi wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, korban untuk berhala, menilik nasib dengan panah, itu najis, itu perbuatan setan. Fajtanibu, jauhkanlah diri kamu. Barulah jelas. Jauhkanlah diri kamu la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 91. Apa sebab turun ayat ini? Ada satu catatan dalam tafsir disebutkan Itban bin Malik radhiyallahu anhu disediakan makan, dijemput para tetamu. Jadi ramailah sahabat-sahabat yang datang. Mereka buat panggang unta. Jadi ada kepala unta tu mereka panggang. Kemudian minum, BYO semua, bring your own, minum. Jadi ada ting-tong sikit, dan mendendangkan syair. Mereka syair ni macam gurindam je. Tengah-tengah syair, tiba-tiba terkutuk Ansar. Muhajirin orang Mekah, Ansar orang Madinah. Terkutuk orang Madinah. Orang Ansar marah, ambil tulang rahang unta, pukul sahabat orang Mekah. Ada nama tapi saya tak sebutlah namanya. Pukul. Dia kena pukul dengan rahang unta. Okey, baca syair, gurindam apa tersebut adalah terkata sikit orang Ansar. Sahabat yang kena ketuk ngadu kepada Nabi. Mana dah berpukul-pukul dah. Bila dah high berpukul-pukul. Barulah turun ayat yang ke-91 surah Al-Ma'idah. Khalas. Cukup lepas ni. Kalau dah sampai berpukul-pukul, stop terus. Stop terus. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang mempertikaikan apa sebab Nabi ni hidangkan arak, arak tu haram, jawapannya ketika itu belum lagi. Pengharaman arak ni sangat bertahap. Sebab orang payah nak tinggalkan arak. Zaman sekarang lagi orang payah tinggalkan arak. Tuan-tuan ni bersyukur sebab tak pernah sentuh arak seumur hidup. Arak ni payah nak berhenti tuan-tuan. Yang isap rokok pun susah nak berhenti, ni ke pula arak. Arak ni payah. Kita boleh action sebab kita tak minum. Macam tuan-tuan tak isap rokok, bolehlah kutuk orang isap rokok. Engkau ni bila nak berhenti tak kerti-kerti. Terai lah. Dia daripada tekan dua isap rokok. Bukan senang. Nak berhenti itu susah. Apatah Nabi sebut, nanti nak kiamat, bi'ismi yasumuna iyahu. Nanti umat aku, arak ni bubuh nama macam-macam. Sampai kita pun jadi pening. Ni arak aku bukan arak. Dia kata bukan arak, ini nama sekian-sekian. Ini kena hati-hati. Hati-hati. Arak mesti tinggal. Arak ni sekarang memang ada macam-macam nama lah. Saya dulu ada kenalan seorang. Dia kerja bartender. Dia kerja bartender ni
Orang buat air untuk orang nak minum apa semua lah. Banyak orang saya ambil maklumat pada dia berkenaan tentang agak. Macam-macam benda lah. Yang paling popular kalau masyarakat kita ni bir. Bir paling popular. Tuan-tuan kalau orang ajak minum bir, jangan minum lah. Jangan minum. Kalau kata minum bir, meraihkan company kita dapat projek besar ni. Ni minumlah satu gelas saja, tak ada mati mah. Ini takkan masuk neraka punya, satu saja mah. Tuan-tuan jawab, ini apa? Biar ke toke? Biarlah dulu. Biarlah dulu. Saya enggak minum ni, biarlah dulu. Selain biar ada spirit. Spirit ni lifestyle. Kalau anak-anak muda kita di Kuala Lumpur ni, spirit ni macam CSC, Coffee, Spirit and Cigar. Tiga ni dia gabung. Lifestyle. Nak menunjukkan awak ada duit lah. Cognac, Armagnac, Port, Whisky. Ni semua spirit. Whisky yang paling popular lah. Arak daripada proses distilasi barley yang telah difermentasikan. Kalau meraihkan sesuatu, dia champagne. Champagne ni asal daripada sparkling wine. Dia hasil daripada fermentasi wine tahap kedua. Sama ada buat daripada anggur Pinot Noir atau Pinot Meunier. Pinot Meunier ni anggur hitam ataupun Chardonnay hijau. Macam dulu kalau racing kalau menang semua goyang botol champagne semua. Kalau pasukan bola pun England ke apa Liga Inggeris menang pun champagne. Bosor. Tapi sebab sekarang ada ramai pemain Muslim, dah tak ada lagi dah. Dia orang pun dah respect juga lah pemain Muslim ni. Jadi tak ada dah pakai champagne. Pakai getah paip saja sekarang. Dia nak ke menyiram air tu, biar lantak aja. Siram air boleh lah. Halal. Siram air. Dulu agak. Champagne ni dia memang celebrate lah. Kesyukuran bagi dia. Kalau kita tak nasihat anak muda, takut dia minum esok. Tak apa ustaz, nak tengok TV okey je. Engkau ni berat semua lah. Minum champagne mana boleh. Apa lagi? Gin. Gin ni pun banyak nama gin, tapi sebenarnya arak juga. Dia hasil fermentasi bijirin ataupun buah beri. Biasanya kita gabung gin and tonic dengan hirisan limau. Tuan-tuan tengok cerita Piramli kan? Cerita Piramli Labu Labi, Babak Pragawati Sarima. Minum apa tuan? Gin and tonic. Itu kan labu jawab gitu. Tuan, give me Iblis tonic. Iblis tonic mana ada tuan? Syaitan and tonic. Syaitan and tonic pun tak ada tuan. Bring me Haji Bakhil tonic. Get out. Itu jin betul. Ada beberapa lagi, tapi saya ingat kita beri laluan sebentar kepada azan Isyak yang akan berkumandang selepas daripada ini. Jadi tuan-tuan pun jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini. Sebelum kita meneruskan, kami mohon izin daripada jemaah yang nak semayang untuk kami nak menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak yang biasanya dilaksanakan 10 ataupun 15 minit selepas daripada azan. Kita mohon anjakkan sedikit untuk memberi peluang kepada saya mengambilkan syarahan. Izin ini perlu kita dapatkan sebab orang nak semayang dia lebih berhak berbanding orang yang mendengar ceramah. Sebab niat mendirikan masjid, ketika mula-mula diri masjid dulu niatnya untuk semayang, bukan nak dengar ceramah. Jadi ceramah jangan panjang-panjang sangat. Dia mesti semayang tu diutamakan. Jadi dengan izin macam Dewan Rakyat dengan izin mohon izin kepada jemaah yang nak semayang, minta maaf. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada peristiwa, salah satu cuplikan peristiwa dalam Isra' Mi'raj, Nabi dihidangkan dengan arak. Bukan sekali, tapi 2 kali. Di Jerusalem sekali dan di Baitul Ma'mur sekali. Mengandungi pelajaran yang sangat berguna kepada kita. Tadi kita dah terangkan ada persoalan di kalangan masyarakat, kenapa Nabi dihidangkan arak? Bukankah arak benda haram? Pada masa itu belum diharamkan. Ini perlu diperjelaskan supaya tidak mengundang fitnah kepada Nabi kita. Dan saya perlu perjelaskan juga, walaupun tadi kita sebut orang Arab memang tradisi minum arak zaman itu, tapi ini tak melibatkan Nabi SAW. Nabi kita tak pernah sentuh arak sepanjang umur dia. Masyarakat jahiliah, yes. Tapi Nabi sendiri tak pernah minum.
Sebab itu kalau Nabi minum pun tak salah ketika Isra' Mi'raj itu. Sebab hukum belum ada. Tapi Nabi sendiri dia tahu bahawa arak ini mengandungi mudarat yang banyak berbanding dengan manfaat. Sebab itu hati-hatilah kepada kita, khususnya yang duduk di bandaraya besar ini. Minuman-minuman yang ada dijual di pasar raya apa semua, itu kena tengok-tengok juga. Kadang nampak macam pelik design apa semua, kita pun beli. Rupanya ada alkohol 5%, 10%. Itu hati-hatilah. Tak semua pihak berkuasa dapat tengok kecuali daripada laporan masyarakat di bawah. Jadi sama-sama kita menyampaikan maklumat. Hati-hatilah kadang, sebab mungkin di bandar-bandar biasa itu tak ada sangat kedai-kedai moden ni. Kuala Lumpur kan ada kedai yang barang groceries Korea lah, groceries Jepun lah, grocery Ghana pun ada. Saya belum tengok Nicaragua, Venezuela, macam-macam. Tuan-tuan pun no je masuk, buka peti beli air. Sebab kita kenal kalau arak tu tak kasba anchor tu je lah. Rupanya ada pula yang jenis-jenis lain sekarang ni. Tadi saya sebut gin misalnya, apa gin and tonic, itu macam okey je kalau jual di pasar raya, macam okey. Kalau ram tu lagi lah, kita tak perasan pun itu adalah minuman keras, ram. Ada apa nama wine, wine ni pun masalah juga. Masyarakat kita saya sebutkan tadi, dia jadi lifestyle. Sekarang ni kan ramai orang suka makan western. Silakan, tak ada masalah. Tapi kalau makan western, jangan ikut orang putih semua benda. Orang putih kalau makan western, dia ada dia punya protokol dia, table manners dia. Kalau red wine itu kalau makan dengan red meat, makan daging-daging yang merah ini. Kalau makan fish mesti white wine. White wine ni wine putih, jenis Chardonnay, Sauvignon tu hijau lah. Kalau jenis red wine, Pinot Noir dan sebagainya. Kita jadi sedap ni kalau minum. No, itu arak. Walaupun dia lifestyle, ni kena hati-hati. Ataupun koktail. Koktail ni dia jadi masalah sebab kita dah campurkan. Orang pun ingat koktail ni okey kot, jangan tak tentu arak. Pergi hotel ke apa, minum tepi kolam renang ke, tengok menu minta macam-macam koktail. Sekarang bismillah apa tak boleh nak sebut. Sudah, kenapa bismillah tak lepas. Banyak orang minum koktail campuran. Koktail ni digoncang-goncang, sama ada dengan gin, pisco, vodka, whisky, tequila atau rum. Dia campurkan. Macam cerita James Bond. James Bond minuman resminya Vesper Martini. Maknanya koktail campuran gin, vodka dengan kina lele. Kina lele ni arak citrus, arak yang masam, limau. Tapi James Bond punya style shaken not stir. Dia punya trademark dia. Kalau macam orang kita selalu tertipu dengan ni, pina colada. Makcik-makcik jangan order pina colada tu. Walaupun gambarnya ada payung dekat tepi, lawa je gaya dalam gambar. Pina colada tu nenas, campur kelapa, campur ram. Jadi kalau pergi kedai yang mewah-mewah, kena ringan mulut sikit lah, tanya ini ada liker ke tidak. Bila dia nak meniaga, jawab tak ada, manjang lah, tak ada encik. Hati-hati sajalah, hati-hati saja. Dan sekarang ni fashion baru, arak letak dalam kopi pula. Dia pakai coffee liquor. Ada kopi yang campur rum, campur whisky, campur brandy. Jadi kita kadang bila duit banyak agaknya nak isap sigar, dia lepak kedai-kedai kopi yang mahal-mahal di lobi hotel apa semua. Minta kopi, tengok harga murah. Tak habis duit aku, ada kopi mahal lagi. Ada RM60 secawan. Kita pun belilah. Rupanya kopi liquor, campur rum ataupun whisky, campur brandy. Hati-hatilah. Arak sekarang ni dia jadi macam lifestyle. Orang dah normalisasi. Dia tak rasa benda tu dosa lagi. Dia anggap normal. Aromas and flavors sebagainya. Kalau berkena tapas, KL banyak tapas kan, Kuantan tak ada kedai jual tapas. Tapas ni kudapan Spanish. Makan tapas automatik mesti minum dengan bir. Ni kita kena buang budaya ni. Jadi ini tadi hikmahnya. Dalam Islam ni tuan-tuan, arak ni dia haram sebab apa sebab? Sebab dia mabuk. Itu. Arak dan susu ini memberi gambaran dua nikmat berbeza. Allah tidak berikan susu dengan racun. Maknanya ketika Nabi itu diberikan menu hidangan,
Dia tidak letakkan sebelah susu, sebelah racun. Sebab kalau susu dengan racun, automatik Nabi pilih susu, takkan minum Roundup, klorok pula, tak jadi. Tapi diletakkan susu dengan arak sebab dua-dua tu boleh diminum. Memang dua-dua tu tak ada masalah diminum. Peminum arak, dia akan merasa nikmat sama macam orang minum susu rasa nikmat. Tetapi peminum arak hanya akan merasa nikmat yang sementara. Adapun orang yang minum susu, dia merasa nikmat yang kekal. Sehat tubuh badan. Orang selalu minum susu kan badan sehat-sehat, tegak-tegak badannya. Orang minum arak, dia akan manfaat, nikmat, tapi sekejap sajalah. Dia stres, misalnya tension, gaji tak naik misalnya. Kerja bagi nak arak bertahun-tahun, gaji tak naik. Orang lain naik pangkat, stres. Dia pun kata, aku nak minum arak lagi ni, beli arak sebotol. Gogok, tepi longkang. Mabuk sekejap. Cakap Indon, cakap orang putih, cakap Sepanyol, cakap apa. Pas sejam dua ke, komo listrik, hilang. Adakah masalah hilang? Tak juga. Kekal lagi masalah. Jadi dia manfaat atau nikmat yang sekejap. Dia sebab arak ini, dia minuman yang ada alkohol. Selalunya diminum untuk bersosial, digunakan untuk meningkatkan mood. Tapi yang orang takut, dia mengakibatkan ketagihan. Sebab itu arak itu walaupun dalam Quran disebut wa manafi'u linnas, dia ada manfaat tapi kerosakannya lebih banyak lagi. Saya pernah tanya pada orang putih, ada manfaat tak arak? Dia kata ada, khususnya semasa winter, musim sejuk. Tanya apa kena-mengena musim sejuk dengan arak ni. Dia kata arak ni boleh memanaskan badan, kata dia. Saya ingat dia tak pernah minum teh o panas lah. Kalau dia minum teh o panas tu lagi sedap sebenarnya. Kopi o ke lagilah bapak sedap je. Tapi pahaman dia begitu. Walaupun manfaat ada, dia tak boleh lawan kerosakan dia lagi banyak. Arak ini membuatkan orang hilang pertimbangan. Arak boleh menyebabkan orang terheret melakukan dosa yang berantai-rantai. Zina, roga, rompak, bunuh. Semuanya dalam keadaan hilang kesedaran. Mabuk ini bahaya. Sebab itu Nabi tahu susu jauh lebih manfaat daripada arak. Walaupun arak ada manfaat. Sebab itu arak ni indah pula dalam bahasa Arab. Ada satu istilah dia panggil khamar. Khamar ni maknanya menutup. Kenapa orang Arab panggil khamar? Menutup apa? Menutup sifat malu, menutup akal. Orang mabuk mana ada malu. Tengok kawan-kawan kita yang pernah mabuk. Atau mungkin kita lah masa muda pernah mabuk. Mungkin kita dulu tak mabuk arak, mabuk naik peri misalnya, mabuk juga. Mabuk gam misalnya, gam taipai tayar. Dia pergi sedut, duduk kampung tak ada kerja. Isapnya gam masa kita 3. Saya baik besar jadi orang. Masa kecil isap gam tak ada kerja semualah. Ataupun masa muda tingkatan 5, tingkatan 6 pernah mengisap ganja misalnya pakai batang betik. Ni cerita zaman-zaman dulu tak ada kerja ni dulu. Pernah mabuk kan? Orang mabuk mana akalnya molek. Tak tahu apa yang dipikir kita, tak tahu. Suruh buat itu rosak maruah kita. Apa tanda orang pemabuk? Laku perangai seperti beruk. Kalau hidup jadi pemabuk, dunia akhirat badan terkutuk. Kalau minum arak dan tuak, akal hilang, fikiran pun rosak. Mari kita pesan pada kawan-kawan kita, tinggalkanlah minum arak. Umur ni dah meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO meletakkan negara kita sebagai negara ke-10 tertinggi di dunia dalam jumlah pengambilan ataupun bahasa mudah minum arak di kalangan rakyat. Rakyat kita belanjakan 1.5 bilion untuk minum arak setahun. Dan kini di pasaran sekarang terdapat lebih daripada 300 jenis arak buatan tempatan dengan lesen dijual di paras bawah RM30 harga. Dengan kandungan 40% alkohol, isi padu 750 ml. Yang itu ada arak hari tu bubuh nama Melayu lah, melompat semua orang marah. Arak paling murah sekarang ni saya pernah jumpa dijual harga RM1.70 sebotol.
isi padu 125 ml dengan kandungan 38% alkohol. RM1.70, maknanya sangat murah berbanding air 100 plus. Jadi kalau kita tak jaga, budak esok minum arak lagi murah, dia kata, daripada beli air mineral. Kita tak nak begitu. Tak nak begitu. Hikmahnya Nabi memilih susu itu tadi. Sebab itu kita berdoa semoga pihak pemerintah dapat melaksanakan beberapa tindakan-tindakan. Sebagai contoh, di Perancis. Di Perancis pengharaman menghidang dan menghantar minuman keras daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. Tak dibenarkan. Maknanya kedai yang ada pun tak boleh jual. Takut orang jadi rosak. Dan rakyat dilarang minum di tempat awam. Public tak boleh minum. Ini yang saya cerita ni di Perancis. Bukannya negara-negara yang kita tahu undang-undang ketat. Tak. Perancis. Orang yang tak kisah agama. Begitu juga di Rusia. Iklan minuman keras di media cetak, televisyen, internet haram. Tak dibenarkan. Walaupun mereka tu bukanlah agama macam kita, tapi dia tak nak. Dia tahu benda tu mudarat. Di Spanyol, kelab-kelab malam dan event yang buat waktu malam yang menghidangkan minuman keras diharamkan. Tak dibenarkan. Kalau di negara-negara Islam, ya, Afghanistan misalnya contoh, rakyat agama Islam diharamkan minum, jual, hidangkan minuman keras. Kalau di Bangladesh, rakyat beragama Islam diharamkan untuk minum, jual, menghidangkan kecuali untuk tujuan perubatan. Ini kita tak setujulah sebab kita pegang kepada prinsip innahu laisa bidawa'in walakinnahu da. Arak itu bukan ubat, Nabi sebut, tapi dia adalah penyakit. Ini hadis Muslim. Jadi kalau ada alternatif lain, tak payahlah guna arak. Tak payahlah guna banyak kepada lain. Sebab arak ini ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Raja segala kerosakan. Pemandu kalau mabuk, berapa mudarat dia buat? Ada yang pemandu mabuk, kemudian rogo pula budak perempuan umur bawah 8 tahun. Ini yang berlaku di Korea Selatan. Budak 8 tahun kena perkosa dengan orang mabuk, meninggal, keluar usus dia. Rosak 80% halat sulit dia. Sebab yang buat itu orang tingtong. Mudarat banyak. Di India, beberapa negeri di India, Gujarat, Manipur, Mizoram, Nagaland, Lakshadweep, haramkan arak tu. Itu di India. Sebab itulah kes kemalangan maut kalau melibatkan pemandu mabuk, sebenarnya kalau ikut saranan agama, tak berani orang mabuk bawa kereta, tak berani. Sebab dalam khutbah terakhir Nabi, apa Nabi sebut? Ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'ir. Dan pembunuhan yang sengaja dibuat atas dasar lalai, leka apa semua, mesti dikisas. Dan dia hendaklah dikenakan kisos kepada dia. Urusan itu kalau tak dapat dihukumkan dengan kayu ataupun batu dihukum, maka hendaklah digantikan dengan denda 100 ekor unta. Bayangkan tuan-tuan, kalau hukum denda 100 ekor unta ini dijadikan sebagai ganti kepada Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Akta 333. Tukarkan. Selain daripada diat kepada waris si mati 100 ekor unta ataupun senilai dengannya, ada juga literature fiqh menyebut kena bayar kafarah, merdeka seorang hamba, kena puasa 2 bulan betul. Artinya orang akan ngeri nak buat. Bayangkanlah unta, bukannya murah, unta paling murah lah kalau beli yang murah, beli banyak 7,500. Itu pun kalau dapat, ini pun unta Australia saya ingat, 7,500. Kalau dah 100 ekor, bukan kat sejuta kita kena bayar denda. Kalau orang tahu hukuman pemandu cuai ni kat sejuta denda, berani orang nak bawa mabuk? Tak berani. Tapi sekarang hukuman pemandu cuai ikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, penjara tak kurang 2 sampai 10 tahun, denda tak kurang 5,000, tak lebih 20,000. Itu pun pakai lawyer bagus. Istilah pula dia ni bengong ke, sewe ke, gila ke apa, selamat pula dah, tak ada masalah.
Maka baik tu, mungkin ada orang kata ustaz ni idealistik sangat, tak boleh buat di tempat kita. Tuan-tuan, di Pakistan Seksyen 25 Ordinan berkaitan dengan nyawa, pelaksanaan kisos dan diat tahun 84, dia letakkan diat 10,000 dirham ataupun 30.63 kilogram perak atau yang senilai dengannya. Mana boleh buat. Alhamdulillah kami di Pahang sedang implement hukuman diat ini, hukuman denda yang bayar pada semati. Jadi benda-benda gini, ini hikmahnya lah. Benda tu mendatangkan mudarat lebih besar. Alkohol ni bahaya mudaratnya tuan-tuan. Sebab itu ketika Amerika Syarikat menggambar dan menggembar-gemborkan semua yang bermula dengan al itu sebagai pengganah, Al-Qaeda, oh ini semua bahaya, teroris dan macam-macam. Dia lupa bahawa yang membunuh manusia itu bukannya Al-Qaeda dan al yang lain. Yang lebih banyak membunuh adalah alkohol. Di Amerika 80,000 kematian setahun akibat alkohol. Maknanya 4,706 kali ganda risiko berbanding dengan teroris yang digembar-gemborkan. Sebab itu kita kalau boleh elakkanlah. Cuma malam ni walaupun tuan-tuan mendengar penerangan tentang arak ni, dah datang rasa benci, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang kita kenal dia ni minum kuat sangat, kita jangan laknat pula. Jangan begitu. Balik ni kan jumpa dengan kau minum arak lagi, kau ni memang masuk neraka. Jangan gitu. Kita jangan menerakakan orang, tak boleh. Jangan laknat orang minum arak. Jangan laknat orang buat maksiat. Kalau bab orang minum arak ni ada satu riwayat Al-Bazzar. Umar radhiyallahu anhu dia cerita, ada satu orang zaman Nabi namanya Nu'aiman ibnu Amir. Nu'aiman boleh sebut namanya tak kira mengumpat sebab riwayatnya luas, berata cerita dia. Nu'aiman ibnu Amir ni kuat minum, mabuk. Jadi Umar cerita, bila dia mabuk dapat cerita ke Nabi, Nabi marah. Nabi panggil dia, wa kana Nabi qad jaladahu fi syarabi. Nabi memarah kepada dia, Nabi rotan dia. Kau ni tak habis-habis, mabuk lagi. Masuk serenti, keluar serenti, masuk serenti, keluar serenti, rotan lagi. Oh, saya taubat ya Rasulullah, saya taubat ya Rasulullah. Bagus, duduk masjid sekejap. Sebulan hilang balik, mabuk semula. Macam mat pit kita lah. Sekarang datang, okey, lampu okey, apa semua, pakai baju jubah bagus. Tiba hilang, rupa dia pergi semula. Dia dengan kawan ngisap balik. Jadi Nabi pun yang dia ni tadi asyik mabuk semula, lebih rotan lagi. Sudahlah minumnya, susah nak buang ketagihan. Faqala ar-rajulu minal qaum. Satu hari Nabi tengah rotan dia, orang yang melihat kejadian tu mengangkat tangan berdoa, Allahumma la'anhu ma aktsara yuta bihi. Ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah. Laknatilah dia ya Allah. Asyik mabuk je kerjanya. Bila nak taubat tak tahu. Mabuk. Laknatlah dia ya Allah. Nabi ketika dengar ayat itu, Nabi tegur, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau laknat dia, sebab dalam hatinya masih ada cinta kepada Allah dan Rasul. Cuma dia payah nak berpisah dengan ketagihan itu. Bagi masa. Jangan tuan-tuan laknat pula kawan kita yang asyik minum kerjanya. Sebab bagi kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang buat dosa besar tak jatuh kafir. Itu prinsip. Orang buat dosa besar takkan jatuh kafir. Berbeza dengan Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan orang buat dosa besar adalah kafir, masuk neraka kekal, tak keluar-keluar. Kalau tuan-tuan jumpa penceramah yang pesen itu, dosa besar kafir, dosa besar neraka, tak keluar-keluar. Sama ada dia itu Khawarij ataupun Mu'tazilah. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, umat dia yang buat dosa besar sekalipun bertaubat, Nabi beri syafaat. Dalilnya hadis daripada Jabir dan juga Anas radhiyallahu anhuma, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku akan meliputi semua umatku
termasuk yang buat dosa besar. Hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Abu Daud At-Tayalisi, Ibn Hibban dan ramai lagi. Ini bukan nak menggalakkan tuan-tuan buat dosa besar, tidak. Tapi jangan jadi mata lalat. Jangan pandang orang semua masuk neraka, jangan. Kalau dia taubat, minta ampun pada Allah sebelum mati, Nabi tetap memberi syafaat kepada umat dia. Jadi kita dakwah sajalah kepada orang-orang ini. Kita, awak sudahlah minum arak. Habis aku nak minum apa? Bukan minumlah susu. Nabi dulu orang hidang arak dengan susu, dia minum susu. Mana tahu bukan minum susu boleh jadi baik? Mana tahu? Susu tuan-tuan banyak manfaat. Betul tuan-tuan, kita semua walau dah tua-tua ni jangan berhenti menyusu. Bukan menyusu, menyusu itu minum susu. Susu mesti terus diminum. Menyusukan gigi lain pula. Sebab itu minum susu ni panjang pula cerita susu ni. Sikitlah saya nak kempen pasal susu ya. Orang kita Melayu kurang minum susu. Ngetih kuat, susu tak minum. Susu pekat manis tu dia minum. Padahal itu bukan susu, tipu itu. Itu scam, susu scammer namanya, bukan susu skim. Buat pada kelapa sawit, susu daripada lembu tu atau daripada kambing, daripada unta. Susu ni banyak manfaat. Lepas tu kita ni sakit-sakit agaknya malas minum susu agak je lah. Susu ni manfaat banyak. Sampai Nabi pernah sebut waman saqahullahu labanan. Siapa-siapa yang minum susu atau dihidangkan susu, hendaklah membaca doa khusus. Rupanya banyak-banyak makanan minuman, susu ada doa khas. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa inni la a'lamu ma yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi illa al-laban. Siapa-siapa yang minum susu, bacalah doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berilah berkat pada kami melalui susu ini dan kurniakanlah kepada kami susu yang banyak lagi selepas pada ini. Kerana kata Nabi, tidak ada orang yang boleh menafikan susu ini bukan sekadar minuman, tapi ianya juga adalah makanan. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain itu juga Nabi kata sahabat, kalau minum susu, dia suka berkomo-komo dengan susu itu. Dia minum susu, dia berkomo. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah syariba labanan famatmada wa qala inna lahu dasaman. Nabi kalau minum susu, dia suka komo. Tak tahu apa rahsia, mungkin untuk kekuatan gigi atau sebab Nabi kata innahu alahu dasaman. Susu ni ada lemak. Ni hadis Bukhari. Tapi kata orang kalau tuan-tuan makan pedas, kita tak kuat pedas, kena standby lah. Kalau susu tak ada, lasi pun kira orang kita susu tak minum. Susu segar tak minum, lasi pun boleh lah, ada campuran susu. Dia boleh tutup lidah kita kan, dia ada lemaknya itu. Itu hikmah lah, yang hadis Bukhari. Jadi minumlah susu kerana ianya lebih berkhasiat berbanding dengan arak. Pesanlah pada kawan-kawan kita, sudah-sudahlah minum arak, bukan minum susu lah pula lepas beli ni. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah saja masa yang mengizinkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi lah pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami,
Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkan segala doa kami sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.